Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, marilah kita mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul pada hari ini dalam suasana kebersamaan dan pengetahuan yang berkongsi satu tujuan yang sama untuk mendalami isu yang amat penting dan relevan dalam masyarakat kita. Tajuk yang kita perbincangkan hari ini iaitu keruntuhan akhlak dan akidah dalam umat Islam adalah satu isu yang sentiasa memerlukan perhatian kita sebagai umat Islam. Ia adalah panggilan untuk merenungkan dan mengukur kualiti akhlak dan kekuatan akidah kita sebagai individu dan sebagai masyarakat. Di dalam keadaan dunia moden yang serba canggih dan cepat berubah, kita kadang-kadang terperangkap dalam cabaran-cabaran yang boleh merosakkan nilai-nilai asas dan akidah yang kita berpegang teguh. Sungguhlah, akhlak dan akidah merupakan dua tiang utama yang menentukan identiti dan kekuatan sebuah masyarakat. Iman yang kukuh dan akhlak yang mulia adalah ciri-ciri penting umat Islam. Tetapi kita seringkali berdepan dengan pelbagai ancaman yang boleh memudaratkan akhlak dan akidah kita. Globalisasi, teknologi, penyelewengan nilai dan pengaruh budaya asing adalah antara cabaran-cabaran yang mengekang kestabilan akhlak dan akidah dalam masyarakat kita. Namun, kita sebagai umat Islam mempunyai tanggungjawab untuk berjuang melawan keruntuhan ini, sama ada dalam kapasiti individu, keluarga, komuniti atau dalam masyarakat yang lebih luas. Kita boleh berbuat perubahan. Ini adalah masa untuk meningkatkan kesedaran, pendidikan dan pembinaan nilai dalam diri kita dan generasi akan datang. Melalui pendidikan, perbincangan dan amalan yang benar, kita boleh memahami bahawa akhlak dan akidah yang kukuh adalah asas kepada kebahagiaan dan kejayaan dalam dunia dan akhirat. Keruntuhan akhlak dan akidah adalah bukan jalan yang kita ingin tempuh. Oleh itu, forum pada hari ini akan membincangkan tentang penyelewengan akidah dalam kalangan umat Islam serta langkah-langkah pencegahan dan pengukuhannya. Bersama saya ialah panel kita, Ustazah Muna Izzatul. Beliau adalah seorang ustazah yang berpengalaman dalam membimbing masyarakat dalam penghayatan agama dan pembangunan akhlak. Beliau telah mengajar pendidikan Islam di pelbagai peringkat, dari sekolah rendah hingga peringkat tinggi, dan telah memberikan kuliah serta ceramah di seluruh negara. Beliau juga aktif dalam program-program pembangunan masyarakat dan khidmat sosial. Kami berharap untuk mendengar pandangan beliau mengenai strategi dan pendekatan dalam mengatasi keruntuhan akhlak dan akidah dalam masyarakat. Seterusnya, panel kedua kita, Dr. Alifah Iliana. Beliau adalah seorang cendekiawan dan pendidik yang telah lama terlibat dalam pengajian Islam dan pendidikan agama. Beliau memegang PhD dalam bidang pengajian Islam dan memiliki pengalaman mengajar dalam berbagai institut pendidikan tinggi. Selain daripada pengajaran, beliau juga aktif dalam usaha-usaha kebajikan sosial dan pemerkasaan wanita dalam masyarakat Islam. Kita berharap untuk mendengar pandangan beliau mengenai isu keruntuhan akhlak dan akidah dalam masyarakat Islam dari perspektif pendidikan. Kami sangat berbesar hati atas kehadiran Dr. Alifah Iliana dan Ustazah Muna Izzatul sebagai panel-panel perbincangan hari ini. Mereka membawa kepakaran dan pengalaman yang besar kepada forum ini, dan kami yakin bahawa pandangan serta pengetahuan mereka akan memberi sumbangan yang penting kepada perbincangan kita. Terima kasih atas kesediaan mereka untuk menyertai kami hari ini. Tanpa melengahkan masa, marilah kita mulakan perbincangan forum kita pada kali ini. Sebagaimana yang kita tahu, penyelewengan Islam merupakan salah satu ancaman yang amat berbahaya untuk umat Islam. Tapi apakah antara bentuk penyelewengan akidah yang telah wujud dalam kalangan masyarakat kita pada hari ini? Bolehkah Ustazah berkongsi dengan kami beberapa contoh relevan yang telah wujud dalam masyarakat kita sekarang? Terima kasih, moderator. Sebelum kedatangan risalah Islam, manusia telah berada dalam kesesatan akidah dan cara hidup mereka yang menyeleweng sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat yang ke-164 yang bermaksud, sesungguhnya Allah telah mengurniakan rahmatnya kepada orang-orang yang beriman setelah ia mengutuskan dalam kalangan mereka seorang Rasul daripada bangsa mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, iaitu kandungan Al-Quran yang membuktikan keesaan Allah dan
dan kekuasaannya, dan membersihkan mereka daripada iktikad yang sesat, serta mengajar mereka kitab Allah iaitu Al-Quran dan hikmah, pengetahuan yang mendalam mengenai hukum syariat. Dan sesungguhnya mereka sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW itu adalah dalam kesesatan yang nyata. Jenis-jenis penyelewengan dalam Islam. Yang pertama ialah penyelewengan dalam bentuk ajaran baru, iaitu sesuatu amalan yang diperkenalkan yang sama sekali tidak pernah dibawa oleh Rasulullah SAW dan bercanggah dengan ajaran Al-Quran dan Al-Hadis. Ajaran bentuk ini biasanya lahir melalui ajaran-ajaran yang direka atau dicipta oleh guru atau penganjur ajaran sesat tersebut yang menggunakan berbagai-bagai nama, seperti ajaran ilmu hakikat jahat bumi iaitu pada tahun 1995 di Selangor, ajaran ayah bin di Terengganu, ajaran kumpulan wahyu Allah, ajaran Tuhan Harun dan sebagainya. Selain itu, terdapat juga penyelewengan dalam bentuk tarikat, iaitu cara mendekatkan diri kepada Allah sehingga tidak lagi terikat kepada syariat Islam dan menganggap guru sebagai suci dan menyucikan dosa. Biasanya menggunakan nama-nama tarikat yang termasyhur melalui guru-gurunya, menggunakan bentuk amalan yang berbeza dengan yang asal atau ianya diubah sesuai seperti iktikad yang ada pada sebahagian golongan tarikat yang menganggap bahawa sesiapa yang sudah sampai kepada peringkat tertentu dalam amalan atau tarikat yang mereka ikuti, maka dia tidak lagi bergantung kepada syariat seperti tidak perlu lagi solat, puasa, jihad dan sebagainya. Baik, satu pandangan yang benar daripada Ustazah. Bagaimana pula menurut Doktor, apakah antara bentuk penyelewengan akidah yang dapat dikenal pasti dalam kalangan masyarakat kita pada masa kini? Terima kasih saudara moderator. Pada pandangan saya dapat mengenal pasti bahawa penyelewengan dalam bentuk amalan tradisi yang membawa kepada syirikan merupakan salah satu penyelewengan yang biasa terjadi dalam kalangan masyarakat. Bentuk ini lumrahnya diamalkan oleh orang yang dianggap wali, kepercayaan kepada dukun-dukun, pawang dan bomoh dalam rawatan tradisional, pemujaan kubur atau pembawa ilmu tertentu sama ada melalui menurun dan sebagainya, seperti mencampur adukan akidah Islam dengan akidah Majusi, Nasrani yang melahirlah ajaran berbentuk batiniah seperti ruh perawat bagi membantu pesakit atau menyelesaikan masalah merek. Amalan-amalan ini merupakan amalan yang dilakukan yang dianggap syirik dalam Islam dan ia boleh membawa individu tersebut keluar daripada agama Islam. Itu pendapat daripada saya. Baik, terima kasih kepada kedua pengantin kita kerana telah berkongsi ada yang bernas kepada penonton kita pada hari ini. Seterusnya, kita teruskan ke soalan yang kedua. Bagaimanakah pula cara kita mengukuhkan serta mengajarkan akidah yang benar kepada generasi kini? Terima kasih moderator. Menurut saya, pendidikan Islam yang berkualitas dan komunikasi yang terbuka antara generasi adalah kuncinya. Kita seharusnya menjelaskan nilai-nilai akidah dengan cara yang relevan bagi mereka agar mereka dapat mempraktikkan ia dalam kehidupan masing-masing. Saya turut bersetuju dengan pandangan Ustazah sebentar tadi. Hal ini kerana dengan memberikan pemahaman yang benar kepada generasi muda, ia akan melindungi mereka daripada pemahaman yang salah dan terus memelihara mereka ke jalan yang benar. Baik, terima kasih atas perkongsian yang telah dikongsikan oleh panel kita sebentar tadi. Seterusnya, marilah kita berganjak ke soalan yang terakhir, iaitu apakah langkah-langkah yang dapat diambil oleh masyarakat Muslim bagi melindungi diri mereka dari pengaruh ajaran sesat atau penyimpangan akidah. Dr. Alifah, bolehkah anda berkongsi langkah-langkah yang dapat kita ambil sebagai umat Islam untuk mencegah penyelewengan akidah yang sering berlaku dalam kalangan masyarakat kita pada masa sekarang? Sudah tentu. Terima kasih saudara moderator. Berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saya, salah satu cara terbaik untuk mencegah penyelewengan akidah adalah dengan memberikan pendidikan Islam yang kuat kepada individu tersebut. Terutamanya sejak usia mereka masih muda.
Pelajaran agama dan pemahaman yang benar tentang akidah yang diberikan oleh para ulama yang berkompeten adalah salah satu kunci yang penting dalam mencegah penyelewengan. Sebagaimana yang telah dinyatakan dalam ayat Al-Quran surah Muhammad ayat 19, hendaklah kamu mengetahui bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan mohonlah keampunan bagi dosa-dosa kamu dan bagi orang-orang mukmin lelaki ataupun perempuan. Di samping itu, mengikut ajaran Nabi Muhammad SAW adalah asas akidah yang benar dalam mencegah penyelewengan akidah dalam kalangan umat Islam. Meneladani dan mempraktikkan sunnah-sunnah Rasulullah adalah cara yang mudah untuk mengelakkan diri daripada terlibat dalam perkara yang dapat meruntuhkan akhlak dan akidah dalam diri setiap umat Islam. Hal ini kerana sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya aku tinggalkan pada kalian dua perkara yang jika kalian berpegang teguh padanya, kalian tidak akan sesat selamanya setelahku, iaitu kitab Allah dan sunnahku." Bukan itu saja, konsultasi dengan ulama juga merupakan cara untuk menguatkan akidah umat Islam. Dengan meminta pandangan dan nasihat daripada ulama yang berpengetahuan dapat membuatkan seseorang individu itu memahami akidah yang benar dan menjawab pertanyaan agama mereka. Hal ini turut dinyatakan dalam ayat Al-Quran dalam surah Al-Nahl ayat 43, "Maka bertanyalah kamu kepada orang yang berpengetahuan jika kamu tidak mengetahuinya." Di sini saya dapat simpulkan bahawa mencegah penyelewengan akidah memerlukan pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam, pengetahuan yang benar dan pemeliharaan nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah adalah pedoman utama bagi menjaga akidah yang benar. Itu sahaja daripada saya. Baik, terima kasih Doktor. Bagaimana pula dengan Ustazah Muna? Adakah anda mahu berkongsi juga langkah untuk mengukuhkan akidah dalam diri umat Islam? Sudah tentu. Pada pendapat saya, menjaga akhlak dan etika juga merupakan aspek yang penting dalam membentuk akidah dan akhlak yang terpuji. Dengan ini, menjaga akhlak yang baik, toleransi dan sikap hormat kepada sesama umat Islam adalah merupakan cara lain bagi mencegah penyelewengan akidah. Hal ini kerana ia memperkuat hubungan dalam komunitas Muslim, seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran, "Dan janganlah kamu berbuat dosa di muka bumi setelah Allah menjadikannya rata, iaitu penuh dengan kebaikan. Dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan berharap. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik." Surah Al-A'raf. Itu sahaja daripada saya. Saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kedua-dua panelis kita, Ustazah Muna Izzatul dan Dr. Alifah Iliana, serta semua penonton yang telah hadir. Setelah mendapat penjelasan dan pencerahan daripada kedua-dua panel kita hari ini, kita sudah semestinya akan sentiasa berusaha dalam memelihara akidah dan akhlak kita daripada terus rosak. Oleh itu, semoga diskusi ini bermanfaat dalam upaya kita untuk mencegah penyelewengan akidah dalam kalangan umat Islam. Jaga akidah anda dengan hati dan terus belajar untuk menjaga keyakinan kita yang benar. Terima kasih dan selamat malam. Itu sahaja daripada kami. Sekian.